Guan Eng cuba gagalkan usaha kerajaan. Mahathir akan mempergunakan Pakatan Harapan. Bukti Anwar pentingkan politik dari rakyat. Tuduh UMNO derhaka, AMT beri amaran keras pada Anwar. Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng disifatkan cuba menggagalkan usaha kerajaan untuk mencerdaskan semula ekonomi negara dengan mendakwa Kerajaan Perikatan Nasional tidak berjaya meyakinkan pelabur asing dengan memberi alasan kerajaan gagal mengurus pandemik COVID-19 dan pengisytiharan darurat. Timbalan Pengerusi Biro Penerangan Bersatu, Dr. Afif Bahadir berkata, sebaliknya kerajaan mengurus pandemik itu dengan baik menerusi pakej bantuan pelindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai yang diumumkan baru-baru ini. Jelasnya Permai memperuntukkan 15 bilion ringgit untuk merancangkan ekonomi diiringi inisiatif kebajikan rakyat termasuklah perniagaan dalam negara. Sebanyak 22 inisiatif di bawah Permai telah digunakan dengan teliti dan berfokus dalam usaha memerangi wabak COVID-19, memelihara kebajikan rakyat dan menyokong kelangsungan perniagaan, katanya menerusi kenyataan. Justru Afif menyifatkan dakwaan Guan Eng hanya membuktikan beliau tidak layak menjadi Menteri Keuangan sebelum ini. Afif dalam masa yang sama menggesa Guan Eng untuk tidak menggunakan sentimen dan persepsi yang salah berkenaan kedudukan ekonomi negara. Kegagalan beliau untuk merujuk fakta dan data mengesahkan lagi dakwaan kegagalan dan kelemahan beliau sebagai Menteri Keuangan sebelum ini. Tambahnya, menurut Afif, sikap tidak bertanggungjawab itu akan menimbulkan kekeliruan dalam kalangan rakyat dan para pelabur terhadap usaha kerajaan memastikan pasaran ekonomi negara terus kukuh, mampan dan stabil. Sebelum ini, bekas Menteri Keuangan itu membidas kenyataan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, bahawa keyakinan pelabur asing tidak terjejas berikutan pengisytiharan darurat yang menyebabkan sidang Parlimen digantung. Kumpulan penyokong Anwar Ibrahim Otai Reformis menegaskan sudah tiba masanya Pakatan Harapan berhenti merancang untuk kembali kerjasama dengan pejuang yang diketuai Dr. Mahathir Mohamad atau pemimpin UMNO dalam usaha menumbangkan Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin Yassin. Setiausaha Abdul Razak Ismail melihat kerjasama dengan kumpulan Mahathir dan UMNO tidak menguntungkan Pakatan Harapan. Sebaliknya berkata, gabungan PKR, DAP dan Amanah itu hanya akan dipergunakan. Dr. Mahathir atau UMNO akan mempergunakan Pakatan Harapan untuk tujuan barter trade dengan Muhyiddin demi kepentingan peribadi atau parti masing-masing, kata beliau. Razak dan kumpulannya tidak faham berhubung kegilaan Pakatan Harapan mahu bekerjasama dengan Dr. Mahathir dan tidak nampak kekuatan bekas Perdana Menteri itu dengan pejuang hanya mempunyai 4 ahli parlimen. Otai Reformis sebulat suara menolak sekeras-kerasnya kerjasama dengan Mahathir. Kami tiada tolak ansur dalam isu melibatkan Mahathir, katanya kepada portal FMT. Razak mengulas kenyataan Naib Presiden Amanah Mahfuz Omar bahawa kesediaan Mahathir menerima Anwar sebagai Perdana Menteri sekiranya Presiden PKR memperolehi sokongan mencukupi di Dewan Rakyat adalah petanda baik ke arah membentuk gagasan Perdana Pembangkang untuk menawan Putrajaya. Mahfuz berharap dengan sokongan bekas Perdana Menteri itu, Anwar bersama Pakatan Harapan boleh mempergiat usaha mengukuhkan kerjasama dengan blok pembangkang lain termasuk kumpulan yang dipimpin Mahathir. Razak pula bertanya sama ada kenyataan Mahfuz itu dibuat kerana ahli parlimen pokok sena itu kebulur jawatan timbalan menteri seperti yang disandangnya ketika Pakatan Harapan menguasai Putrajaya. Menurut beliau, rakyat masih ingat pengkhianatan Mahathir yang letak jawatan pada Februari tahun lepas menyebabkan kerajaan Pakatan Harapan runtuh. Otai tidak nampak keperluan Pakatan Harapan bekerjasama semula dengan Mahathir atau pejuang kerana kelicikan politik Mahathir besar kemungkinan akan sekali lagi menyebabkan Pakatan Harapan dipatuk ular buat kali kedua di lubang yang sama. Beliau juga mendakwa beberapa pemimpin parti komponen Pakatan Harapan mengadakan rundingan sulit dengan kumpulan Mahathir tanpa mendapat konsensus gabungan. Bagaimanapun katanya, menurut maklumat yang diterima daripada pimpinan Pakatan Harapan sendiri, Mahathir tidak pernah secara terbuka dan jelas menyatakan sokongan kepada Anwar sebagai calon Perdana Menteri. Razak menyarankan supaya pimpinan Pakatan Harapan melupakan hasrat untuk cadangan kerjasama dengan Mahathir dan sebaliknya meningkatkan aktiviti menambah ahli parti masing-masing bagi menghadapi PRU15. Beliau juga berkata, Pakatan Harapan perlu kembali fokus membela nasib rakyat yang terkesan akibat wabak COVID-19. Tiada usaha proaktif dibuat oleh pimpinan Pakatan Harapan untuk membantu rakyat yang tertekan
ekoran pandemik ini di negeri bukan di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Sekiranya pimpinan Pakatan Harapan dapat membantu mereka, ini boleh mengembalikan sokongan rakyat pada PRU15 kelak, katanya. Seorang penganalisis politik berkata, tindakan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim mahu mengambil tindakan undang-undang bagi mencabar pengisytiharan darurat akan memberi persepsi beliau lebih mementingkan agenda politik berbanding kebajikan rakyat. Bekas ahli akademik dari Universiti Teknologi Malaysia, Azmi Hassan berkata, sehingga kini pembangkang gagal memberi cadangan lebih baik daripada apa yang dilakukan kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin dalam menangani penularan COVID-19. Katanya, pembangkang sekadar mengkritik kerajaan tanpa sebarang cadangan susulan. Di Amerika Syarikat, bila Joe Biden kritik Donald Trump dalam hal menangani pandemik, Biden ada beri cadangan alternatif, itu yang diharapkan rakyat, iaitu cadangan alternatif pembangkang. Tetapi sayang, harapan itu tidak disambut Anwar. Apakah pembangkang juga buntu dalam hal ini? Soalnya, ketika dihubungi portal FMT, Azmi melihat tindakan Anwar mahu mencabar pengisytiharan darurat di mahkamah ibarat mencabar kebijaksanaan yang di Pertuan Agong. Tetapi jika strategi merayu Agong supaya darurat ditarik semula digunakan, ini boleh diterima. Beliau bagaimanapun tidak menolak anggapan pengisytiharan darurat mempunyai elemen politik, iaitu menstabilkan kerajaan yang diasap pembangkang secara berterusan. Darurat diisytihar, salahnya pembangkang juga yang diketuai Anwar kerana desakan supaya Muhyiddin letak jawatan. Mengapa tidak dibawa isu sama ketika pilihan raya kecil Batu Sapi dan Gerik diisytihar darurat? Kerana hujahnya, darurat dua kawasan parlimen itu dan darurat terkini adalah sama, iaitu tidak mahu memburukkan lagi pandemik jika pilihan raya diadakan. Anwar baru-baru ini dilaporkan menghantar surat kepada semua ahli parlimen dalam usaha merayu Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menarik balik pengisytiharan darurat dan parlimen segera bersidang sebelum 31 Januari ini. Pada 12 Januari lalu, Sultan Abdullah mengisytiharkan darurat dikuatkuasakan sehingga 1 Ogos ini atau lebih awal jika jumlah kes harian COVID-19 dapat dikurangkan. Sehari sebelum itu, kerajaan melaksanakan perintah kawalan pergerakan di beberapa negeri sebelum ia diperluaskan ke seluruh semenanjung. Sebelum ini, Muhyiddin mengumumkan pakej bantuan pelindungan ekonomi dan rakyat Malaysia (PERMAI) bernilai RM15 bilion untuk membantu rakyat dan perniagaan serta melindungi ekonomi negara susulan pelaksanaan semula PKP. Tan Sri Anwar Musa melampau apabila membuat tuduhan UMNO menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong. Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Puat Zarkashi berkata, ahli Parlimen Ketere itu boleh memuji melangit Parti Pribumi Bersatu Malaysia, tetapi jangan tergamak tuduh parti sendiri menderhaka kepada Raja seperti mana beliau pernah buat di Kelantan dulu. Niat jahat Anwar terselah apabila sengaja mendularkan surat itu, dakwa Muhammad Puat. Tegas beliau, asas dan tujuan UMNO disebut dengan jelas dalam fasal 3 Perlembagaan UMNO bahawa parti ini mendukung dan mempertahankan perlembagaan negara, perlembagaan negeri-negeri dan raja berperlembagaan dan tiada kompromi mengenainya. Katanya, tujuan ahli parlimen menulis surat kepada Yang di-Pertuan Agong ialah memohon perkenan baginda supaya satu sidang khas parlimen dipanggil, maka terpulang kepada budi bicara baginda. Kenapa itu dikatakan menderhaka? Ia termaktub jelas dalam fasal 3 perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Hanya Yang di-Pertuan Agong berkuasa memanggil sidang khas semasa darurat, bukan Perdana Menteri. Sebab itu yang dipersoalkan ialah gelagat Perdana Menteri, iaitu gelagat beliau semasa proses memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong. Ketika itu, dia tidak ada sokongan majoriti. Apakah dia bercakap benar? Lagipun dalam warta ordinan darurat yang disiarkan, disebut dengan jelas di bahagian bawah selepas tanda tangan Perdana Menteri akan dibentangkan di Parlimen menurut fasal kurungan 3 perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Katanya, menurut Muhammad Puat lagi, ahli Parlimen bertindak mengikut klausa itu kerana Perdana Menteri dituduh melakukan darurat politik. Apa stabiliti yang beliau mahukan melalui darurat dan menggantung Parlimen? Apakah tempoh 7 bulan sehingga Ogos pelabur asing akan masuk ke Malaysia? Darurat hanya menambah ketidaktentuan, tiada check and balance, periksa dan imbang. Pelabur tidak akan menunggu 7 bulan lagi untuk datang, ujar beliau. Muhammad Puat turut menjifatkan kenyataan Perdana Menteri melalui darurat, pusat kesihatan swasta boleh dikerah membantu memerangi pandemik COVID-19 juga mengelirukan. Soalnya, apakah Perdana Menteri tidak percaya komitmen pusat kesihatan swasta untuk membantu? Tambahan pula, menurutnya, tidak ada yang baru dalam pakej rangsangan yang diumumkan oleh Perdana Menteri dan mendakwa inisiatif berkenaan kebanyakannya sudah ada dalam bajet 2021. Moratorium automatik dan PKP pun macam bukan PKP. Orang bebas ke shopping kompleks dan tempat terbuka. Justru tidak timbul soal menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong. Tetapi, Perdana Menteri tidak boleh dibenarkan berbohong dan menjadi semakin autokratik, katanya.
Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.